Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada murid-murid 5 Berlian. Okey, kita akan mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa belajar. Okey, minta semua murid-murid tanda tangan. Okay, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay. Okay, sebelum tu minta yang boleh buka kamera dulu Yang boleh buka kamera. Kita ada pemantau hari ni. Dia Cik Mazlan bin Junaidi. Sekejap lagi Cikgu Suzliani masuk. Okay, minta semua beri kerjasama Okay, jom kita tengok. Jom lihat episod Nuri. Okay, kibarkan jala gemilang. Mungkin ramai tak tahu ni animasi Nuri je Sayang tu, jom kita tengok episod ni. Semua dah bersedia? Mam, bilakah tarikh kemerdekaan kita? 31 Ogos 1957. Betul. Rani, siapa bapa kemerdekaan negara kita? Tunku Abdul Rahman, cikgu. Betul. Siti, berapa bilangan jalur yang terdapat pada bendera Malaysia? 14 jalur, cikgu. Bagus. Amir, siapakah yang mencipta bendera Malaysia? Saya tahu. Encik Saiful Bahari. Salah, Aming. Itu yang cipta lagu Negaraku. Bendera Malaysia dicipta oleh Encik Muhammad Hamzah. Macam tu. Jadi, untuk sambutan kemerdekaan tahun ini, sekolah akan adakan pertandingan kibarkan jalur gemilang. Kumpulan yang berjaya kibarkan jalur gemilang paling tinggi akan dikira sebagai pemenang. Wow. Okay. Siapa cakap tadi? Dia pernah tengok. Zahin, dia pernah tengok cerita ni masa dia kecil. Semua episod kau tengok? Episod yang ni pernah tengok tak? Episod kibarkan jala gemilang. Okay. Dalam video tadi, Cikgu Zul kan tadi, dia ada tanya apa dekat murid dia? Tak ingat, okay tak apa. Dia tanya berapa soalan tadi? Siapakah yang membuat rekaan? Ada tiga soalan tadi. Rekaan bendera. Yang kedua apa? Kita tak ingat. Yang pertama apa soalan dia? Tarikh kemerdekaan. Tarikh kemerdekaan. Yang kedua, berapa jalur kan? Ketua. Siapa? Orang yang sebut merdeka. Ya. Tengku. Siapa Tengku? Abdul Rahman Putra. Lepas tu dia tanya berapa jalur. Kenapa double suara? Okay. Yang Cikgu Zul soal tadi kita dah belajar sebenarnya pada minggu lepas. Kita belajar tentang sejarah bendera jalur gemilang. Kemudian pada last video tu Cikgu Zul kata dia nak anjurkan satu pertandingan kibarkan jalur gemilang. Okay, siapa yang kibar paling tinggi sekali dikira sebagai pemenang. Buat agak-agak siapa yang menang. Okay, tak apa. Kita belajar dulu, nanti last kali baru kita tengok siapa yang menang. Tengok.
Okey, hari ini kita sambung lagi berkaitan tajuk bendera kebangsaan. Lambat pula dia type tu. Okey, ada bendera. Kat belakang saya pun ada bendera juga. Nampak tak? Bendera kebangsaan kita, jalur gemilang. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 126. Okey, standard pelajaran kita hari ini ada 3. Okey, menerangkan makna warna dan lambang pada bendera kebangsaan, menjelaskan etika penggunaan bendera kebangsaan, yang ketiga menjelaskan kepentingan menghormati bendera kebangsaan. Ada 3 hari ini. Jadi objektif kita pun ada 3 juga. Okey, yang pertama murid-murid dapat sebut makna warna dan lambang pada bendera kebangsaan dengan betul, menyatakan etika penggunaan bendera kebangsaan dengan betul. Yang ketiga, menyenaraikan 3 kepentingan menghormati bendera kebangsaan. Okey, ini objektif yang ingin dicapai pada hari ini. Harap-harap 3 dapat tercapai lah hari ini. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 126 hingga 130. Hari ni kita tengok SpongeBob lah. SpongeBob in Bikini Bottom. Ini kartun lama ni. Okay, TV9 dulu tiap-tiap petang dia buka SpongeBob ni. Okay, hari ni kita ada mission bersama SpongeBob untuk mendapatkan Krabby Patty. Tahu kan ni Krabby Patty? Okay. Macam mana kita nak dapatkan Krabby Patty ni? Jadi SpongeBob ni perlu pergi ke satu rumah sampailah ke rumah Sandy ni. Okey, untuk mendapatkan Krabby Patty sebelum dia dicuri oleh siapa? Biasa siapa nak curi Krabby Patty ni? Plankton. Yes. Ni sangatlah minat dengan SpongeBob. Okey. Jadi SpongeBob ni kena pergi kat satu-satu rumah. Okey, macam mana dia nak pergi kat satu rumah? Dia ambil lah Patrick dulu. Okay, kita tengok pula kat rumah Patrick ada apa. Okay, Patrick kata, kenali identiti jalur gemilang. Tadi kita nak tahu apa makna dan lambang bendera kita jalur gemilang. Kita nak tahulah apa warna kuning ni maksud dia apa, biru ni apa, merah ni apa, ni yang belakang saya ni bendera ni. Okay. Kita tengok dulu warna biru tua. Okey, warna biru tua melambangkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, bersatu padu dan berusaha memajukan ekonomi. Okey. Jadi warna biru tua ini dia melambangkan perpaduan, kesatuan penduduk. Rakyat Malaysia ni kan berbilang kaum kan. Ada Cina, ada Melayu, ada India, ada Kadazan, ada apa lagi? Banyak etnik-etnik yang ada di Malaysia ni. Jadi lambang perpaduan tu ditunjukkan dalam warna biru. Warna biru ni warna perpaduan. Okay. Okay, seterusnya kita tengok warna kuning. Warna kuning. Warna kuning pula melambangkan kesetiaan kepada raja dan negara, melambangkan kedaulatan raja berperlembagaan. Okay, biasanya kita tengok warna kuning ni warna-warna kerabat-kerabat diraja yang kerabat-kerabat diraja kat istana. Okay, kalau kita tengok gambar cerita-cerita zaman dahulu yang ada ciri-ciri raja, dia banyak menggunakan warna kuning. Jadi warna kuning dalam bendera, okay, warna kuning dalam bendera kat mana? Kat mana warna kuning? Kat belakang saya ni. Warna kuning dekat bulan dengan bintang. Jadi bulan dengan bintang ni warna kuning kat situ melambangkan kesetiaan kita kepada raja dan negara. Kan ada dekat dalam rukun negara kan kesetiaan kepada raja dan negara. Tu warna kuning. Melambangkan juga kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi negara kita kan mengamalkan raja berperlembagaan kan. Okey, seterusnya kita tengok pada bulan sabit. Okey, dekat belakang saya ni tak nampak pula bulan sabit ni. Okey, bulan sabit. Okey, bulan sabit pula melambangkan agama Islam. Okey ni warna hijau ni. Melambangkan agama Islam sebagai agama
Persekutuan Malaysia 14 dan 14 lalu. Nampak tak? Bintang ni ada 14. Dia punya cabang, dia punya spike lah. Ada 14. Okay, dan 14 jalur pada jalur gemilang kita ni. Hitam, putih merah, putih merah, putih merah tu 14. Okay, jadi melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Okay, kita ada 13 buah negeri dan kerajaan dan satu wilayah persekutuan kan. Okay, jadi semua ada total ada 14. Okay, lepas tu kita tengok pula warna putih. Warna putih pada jalur ni ada warna putih. Pula melambangkan kesucian dan keikhlasan, melambangkan kesungguhan bagi mempertingkatkan ketaatan rakyat yang beradab. Jadi warna putih ni banyak ditunjukkan dia nak melambangkan lah keberadaban, beradabnya rakyat-rakyat Malaysia ni daripada warna putih. Kesucian, keikhlasan. Warna putih kan warna suci kan. Bayi yang baru lahir diibaratkan seperti warna putih kan. Lebih kurang lah macam tu. Kesucian, keikhlasan. Okay. Okay, seterusnya. Okay, kita dah pergi rumah Patrick. Lepas tu kita nak pergi rumah SpongeBob. Kita nak ambil apa? Siapa ni? Siapa nama dia? Saya ingat. Gary. Gary. Kita nak pergi ambil Gary lah. Okay. Okay, dekat rumah Gary kita tengok. Okay, jom belajar bersama penduduk Bikini Bottom. Kat sini ada Patrick, ada SpongeBob, ada Squidward, Sandy dengan Mr. Crab. Jadi saya nak 5 orang murid untuk jadi 5-5 ini. Sekejap, saya tengok. Safwa nak jadi apa? Sekejap, kita. Nak? Sekejap. Safwa nak jadi apa, Safwa? Sandy. Okay, Safwa, Sandy. Lagi? Ada tak? Saya nak ni je. Okay. Zakwan nak apa? Squidward. Zakwan, Squidward. Alright. Okay, Nina nak jadi apa Nina? Patrick. Nina Isabella. Patrick. Okay. Lagi dua. Apa lagi nak? Amani Sofia. Amani Sofia nak jadi apa? SpongeBob. Amani, SpongeBob. Lagi seorang tadi siapa? Angkat tangan Alif Adakah Alif? Siapa? Fitri Alif. Oh, Fitri, Mr. Crab lah kan? Boleh Satu, dua, tiga. Okay. Kita mula daripada Patrick dulu, Nina dulu. Okay, 1, 2, 3. SpongeBob, tahukah awak terdapat beberapa etika penggunaan bendera kebangsaan yang perlu kita patuhi? Ya Patrick, bendera yang dipamerkan di dinding paja pandangan hadapan mestilah diletakkan bulan dan bintang di bahagian kiri. Sekiranya bendera dijadikan latar berucap, bendera hendaklah lebih tinggi daripada orang yang berucap, dan dalam perarakan bendera jalur gemilang hendaklah mendahului bendera yang lain. Dalam bentuk bergantung pula, kedudukan bulan sabit dan bintang mestilah diletakkan mengala ke atas dan jalur membujur di bahagian bawah. Okay, Encik Crab. Fitri okey tak? Okey tak? Cuba.
Sure ke tu? Okay, kalau Fitri dah baca, tak dengar Fitri? Dia jadi, Tak dengar. sound dia jadi tu sikit. Kejap, kita ambil yang lain boleh? Fitri, suara tak berapa ni jelas. Ahmad Akil Harid boleh? Ahmad Akil Harid gantikan Fitri. Baca. Yep. Mr. Crab. Ya, betul tu Sandy. Penggunaan bendera kebangsaan yang tidak betul akan dikenakan tindakan undang-undang. Hal ini kerana perbuatan tersebut dianggap tidak menghormati jalur gemilang. Okey, terima kasih Akil. Okey, tak apa. Tak apa Fitri, lain kali nanti awak baca pula. Rumah dia bising sikit. Okey, tak apa. Okey, daripada perbualan antara penduduk-penduduk Bikini Bottom, Patrick, SpongeBob, Squidward, okay, Sandy dengan Mr. Crab ni sebenarnya dia tengah berbincang berkaitan dengan etika penggunaan bendera kebangsaan. Okay, jadi nak guna bendera kat belakang ni, bendera jalur gemilang ni, ada etika dia, ada undang-undang dia macam mana nak guna. Bukannya boleh guna sesuka hati. Okay. Okay, tengok pada SpongeBob dia kata bendera yang dipamerkan di dinding pada pandangan hadapan mestilah diletakkan bulan dan bintang di bahagian kiri. Jadi bulan dan bintang tu kena kat bahagian kiri. Okay, kat kiri. Okay. Sekiranya bendera dijadikan latar berucap, macam saya buat ni. Bendera tu kena tinggi lagi daripada saya. Nampak tak? Bendera lagi tinggi daripada saya. Okay, dia kena lagi tinggi daripada orang yang berucap. Tengok tak? Dekat dalam gambar ni macam kecil. Okay. Sekiranya dalam perarakan bendera jalur gemilang perlu mendahului daripada bendera-bendera yang lain. Jadi dalam perarakan bendera jalur gemilang ni lah kita kena letak kat depan sekali. Okay, dia tak boleh letak kat belakang. Okay, tu dah menyalahi etika. Okay, Sandy pula kata sekiranya bendera dalam bentuk gegantung, gegantung maksudnya dia ke bawah itu. Biasanya kita tengok dekat tepi-tepi jalan. Okay, dekat jalan tu lah, jalan raya. Dia akan letak secara menggantung. Okay, sekiranya nak letak secara menggantung, bintang kat bahagian atas, bulan bawah, kemudian jalur dia ke bawah. Okay. Nampak tak ni? Rasanya dia. Dia kena bawah ke bawah macam ni. Okay, bintang, bulan, jalur kat bawah. Lepas tu dia ada macam ribbon punya bentuk. Okay, dia kena macam ni. Dia tak boleh bendera yang original tu dibuat ke bawah. Itu dah menyalahi etika lah. Menyalahi etika. Jadi siapa yang penggunaan bendera yang tak betul, tak mengikut etika tadi akan dikenakan tindakan undang-undang. Sebab apa? Bila kita buat sesuka hati macam tu, kita dianggap sebagai tidak menghormati jalur gemilang ni tadi. Okay, hati-hati dalam penggunaan jalur gemilang. Sebab tu kita kena belajar etika ni. Okay, tengok ni. Ni dalam buku teks ni dah tadi. Okay, susunan bendera dalam perarakan. Nampak tak? Okay, jika dalam perarakan, dia bendera jalur gemilang ni kat depan sekali. Okay, kalau dia dalam bentuk sederet, okay, bendera kebangsaan tadi dia kena kat depan juga. Okay, sama je kat depan. Macam kita semayang lah kan, imam kat depan, macam tu. Imam kat depan. Jadi bendera jalur gemilang ni kena mendahului daripada bendera-bendera yang lain lah. Okay. Okay, kemudian kita pergi rumah. Ni. Kawan dia yang ketiga. Kawan ke? Cik SpongeBob dengan Squidward kawan ke?
Selalu gaduh je kan. Okay, kita tengok kat rumah Squidward pula. Okay. Rumah Squidward pula kita belajar berkaitan etika menaikkan dan menurunkan bendera kebangsaan. Okay. Yang tadi kita bincang berkaitan penggunaan, nak guna bendera. Kemudian kita bincang pula nak naikkan dan turunkan bendera pun ada etika dia. Okay, nak naikkan, nak turunkan bendera pun ada etikanya. Okay, yang pertama kenalah berpakaian kemas. Okay, kenalah kemas. Okay, yang kedua apa Nina? Pastikan bendera tidak melirik ke tanah. Pastikan bendera tidak melirik ke tanah. Janganlah ambil yang budak yang pendek-pendek apa. Tak nak pendek lah, macam kalau dia pendek pun dia kena letak kat bahu tau. Okay, kesian kalau macam budak dia satu, takkan kalau budak dia satu kan. Okay, biasanya yang naikkan bendera ni, okay, nanti dia takut bendera tu melirik ke bawah tau. Dia tak nak melirik ke bawah. Nanti kena tanah. Okay, yang ketiga, siapa nak baca yang ketiga? Wow. Siapa tu? Macam ada dua suara tadi. Okay, baca. Pastikan bendera berada dalam keadaan baik. Okay, bendera dalam keadaan baik. Tak nak dilusur, terkoyak, semua tak nak terkotor. Dia nak dalam keadaan baik. Okay, baik ni tak semestinya baru. Okay. Dia kenalah bersih dalam keadaan yang baik. Okay, Amani, nombor 4. Pastikan tali bendera kuat dan tidak mudah terputus. Bendera Mudah tali tu pula. Okay. Terima kasih. Terima kasih Amani. Okay, tali bendera tadi kan kita naikkan tak? Naikkan bendera tu ke tali kan? Okay, tali tu kena kuat dan tidak mudah putus. Okay, tak silap-silap kita naikkan, tiba-tiba putus. Pernah jadi tak kat sekolah? Tiba-tiba putus. Okay, nombor 5. Nombor 5 siapa? Siapa nak baca? Balian. Balian. Balian, cikgu. Okay. Nombor 5. Bendera hendaklah dinaikkan dan diturunkan secara perlahan-lahan dengan tertib. Okay, Balian. Kena naikkan dan turunkan slow-slow, perlahan-lahan. Okay. Biasanya kita naikkan ni masa lagu berkumandang, betul tak? Negaraku kan? Kita slow-slow je. Tak perlu laju. Laju bagaimana? Okay, kita perlahan-lahan dengan tertib. Okay, nombor 6. Siapa? Tadi macam ada yang raise kan? Nombor 6. Nombor 6. Terima kasih Balian tadi. Okay, Dora 6. Nombor 6. Semasa berkabung, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dan kemudian diturunkan semula ke separuh tiang. Berkabung ni maksudnya apa? Maksudnya apa? Dora ke tadi? Maksudnya apa berkabung ni? Okay, siapa boleh jawab? Berkabung. Okay, dia kena naikkan separuh tiang. Separuh tiang. Okay, berkabung ni apabila ada seseorang yang meninggal dunia. Okay, contohnya dalam kerabat diraja atau yang di-Pertuan Agong ke, sesiapa yang berjawatan tinggi lah dalam negara kita yang pergi ke rahmatullah. Okay, dia akan naikkan bendera Jalur Gemilang tadi pada pertengahan tiang. Jadi kita akan nampak bendera ni dia setengah tiang. Setengah tiang. Okay, seterusnya Amna nombor 7. Tak bunyi pula. Amna nombor 7. Ada ke Amna? Okay, Dania. Amna tak bunyi pula. Dania nombor 7. Apabila bendera sampai ke bawah, bendera hendaklah ditatang atau diletakkan di bahu. Jadi bila bendera tadi nak diturunkan, perlu dah ditatang kan, ditatang dan diletakkan di bahu. Tak boleh dia biar jatuh macam tu, tak boleh. Okay.
Okay, terima kasih yang volunteer saya tak minta pun sebenarnya. Okay, terima kasih banyak-banyak yang volunteer. Okay, awak sangat. Okay, bagus. Berani Saya suka lah awak. Saya suka sangat. Okay, tengok ni dalam perhimpunan. Kan lama kan tak perhimpunan kat sekolah, tengok. Macam ni lah etika kita bila dengan jalur gemilang. Kita kena hormat, okay, menyanyi dengan sepenuh semangat. Okay. Okay, seterusnya. Yang ini ke? Betul lah. Okay, kita buat latihan sikit. Okay, soalannya betul atau salah? Okay, betul atau salah? Tu je. Yang pertama. Anda baca tak? Atau saya baca? Saya malas nak baca sebenarnya. Okay, anda nak baca? Ada. Nombor 1. Saya. Okay, Nina. Bendera kebangsaan yang melukis pada dinding mestilah meletakkan bulan dan bintang pada di sebelah kiri apabila dipandang dari hadapan. Okay, Nina, betul atau salah? Betul. Betul. Okay, bendera kebangsaan yang dilukis pada dinding mestilah diletakkan di bahagian kiri. Nampak tak? Okay, Nina kata betul. Okay, betul. Baik, Nina. Bagus. Okay, seterusnya Balian. Yang baca ni kena jawab sekali. Okay, sekejap. Balian dulu, Balian. Nombor 2. Pastikan betul tak? bintang diletakkan pada sebelah kanan bagi bendera kebangsaan yang dipamerkan jika dilihat dari hadapan. Betul? Salah? Salah. Salah. Sepatutnya? Dekat kiri. Sepatutnya dekat kiri bukan dekat kanan. Okay. Jadi salah. Jawapan nombor 2 salah. Okay, nombor 3. Safwan, nombor 3. Sekiranya bendera kebangsaan dijadikan latar belakang tempat berucap, bendera mestilah diletakkan lebih tinggi dan di belakang orang yang berucap. Betul ke salah? Betul. Betul. Betul kena letak lagi tinggi? Yep. Okay. Yakin? Okay, betul. Okay, betul Safwa. Terima kasih. Okay, nampaknya semua dah banyak yang betul ni. Soalan ni senang sangat ni. Okay, nombor 4. Nombor 4. Ada tak? Dah nak baca? Dan jawab sekali Nombor 4. Ramainya hari ni. Okay, Dania Azura. Jika bendera kebangsaan dalam bentuk gegantung, bulan dan bintang diletakkan menghala ke bawah. Betul ke? Salah? Betul atau salah? Gegantung bentuk gegantung tu dia ke bawah. Bulan dan bintang diletakkan menghala ke bawah. Itu ke salah? Bulan dan bintang ke yang hala ke bawah? Salah. Salah. Okay. Dania kata salah. Okay, jawapan dia. Okay, betul. Jawapannya salah. Okay. Dania. Okay, nombor 5. Ada 6 lagi. Ada 2 lagi soalan. Nombor 5. Ada tak? Dora. Okay, Dora. Semasa berkabung, bendera kebangsaan hendaklah dinaikkan sepenuhnya. Kemudian diteruskan semula ke separuh tiang. Betul ke salah? Betul. Berkabung. Betul. Okay, semasa berkabung, bendera ni dinaikkan sepenuhnya kemudian diturunkan semula ke separuh tiang. Dia kena naikkan dulu sampai atas, kemudian turunkan balik ke separuh. Kita tak boleh naikkan dia sampai separuh. Kita kena naikkan dulu sampai atas, lepas tu kita turunkan dia balik kepada separuh tiang. Okay. Okay, betul. Okay, yang terakhir sekali. Okay, saya baca. Okay, yang terakhir 6. Bendera kebangsaan perlu diletakkan di bahu atau di tatang apabila sampai ke bawah. Okay, betul ke salah? Betul.
Okay, Gary pun bahagia. Gary pun suka dengan awak semua. Okay, jawab dengan betul semua soalan. Okay, bendera kebangsaan diletakkan di bahu kena letak kat bahu ataupun kita boleh tatang dia bila dia sampai kat bawah. Okay, kita dah turunkan dia. Turunkan bendera tadi. Kita tatang, kita letak kat bahu. Okay. Itulah etika menaikkan dan menurunkan bendera tadi. Okay. Okay. Dah pergi rumah Squidward. Rumah Squidward paling happening Kita nak pergi rumah Cipini. Satu-satunya yang duduk dekat dalam laut tapi dia duduk kat darat. Sandy. Dia duduk dalam laut tapi sebenarnya dia duduk kat darat. Rumah dia ada globe macam tu. Okay, duduk kat rumah Sandy pula. Apa dia? Apa ni nak? Dalam akuarium. Tak dengar sangat. Okay, yang awal-awal tadi kan kita tengok animasi Nuri kan. Okay, siapakah yang menang dalam pertandingan kibarkan jalur gemilang? Kita tengok pula siapa yang menang sebenarnya tu. Okay, pertandingan yang Cikgu Zul anjurkan. Sekejap, kena buka ni dulu. Kita perlukan 2 batang pipe lagi. Angkat sekarang. Ya. Wah, tingginya bendera mereka. Ayo, habis kalah lah kita kali ni. Tak apa. Kita kan nak guna cara kita tersendiri. Awak semua jangan risau. Saya dah bersedia nak lari. Saya pun sudah sedia. Okey. Kita mula sekarang. Wah. Tingginya. Siapa yang akan menang? Wah. Bendera kita terbang tinggi. Lari laju lagi. Umar, cepat Umar. Letihlah pula lari laju ni. Saya lari lah. Bendera kita nak jatuh. Kita kena tolong Umar. Jom kawan-kawan. Tak apa Umar. Biar saya pula yang cuba. Bendera kita makin jatuh lah. Ni tak boleh jadi. Saya kena buat sesuatu. Wah, hebatnya awak Nuri. Dahsyatlah. Bendera kita dah terbang tinggi tu. Wah, tingginya kita terbang. Bagus. Cikgu bangga dengan anak murid cikgu. Kreatif dan patriotik. Nampaknya kumpulan kami lah yang menang. Macam tu lah Amin. Tapi kamu tahu tak kenapa cikgu buat pertandingan kibarkan jalur gemilang? Kenapa cikgu? Supaya kamu semua ingat dan menghormati jalur gemilang sebagai lambang yang penting kepada negara kita. Jalur gemilang yang berkibaran inilah lambang kemerdekaan kita. Jadi, apa yang Siti dan kawan-kawan rasa masa lari nak naikkan jalur gemilang tu? Masa tu, kami rasa tak nak kalah. Kami tak nak tengok bendera kami jatuh. Itulah perasaan yang Siti dan kawan-kawan semua kena tanam. Macam yang Cikgu Zul cakapkan tadi, kita kenalah sayangi dan hormati jalur gemilang. Yang penting, semangat patriotik tu mesti ada. Baiklah, dah lewat malam ni. Siti mesti dah penat di sekolah tadi kan? Baiklah Nuri. Selamat malam Ibu, Ayah, Nuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amutu. Amin. Okay. Jadi siapa yang menang dalam pertandingan tu? Nuri. Siti dan kawan-kawan dia. Siti, kawan-kawan, Umar, dia yang menang. Okay, mereka ni tadi yang menang. Macam mana dia menang? Macam mana mereka ni boleh menang? Dia guna cara apa? Dia guna wow. Guna
Wow, benda layang-layang. Wow tu tengok tadi kumpulan-kumpulan yang lain banyak gunakan batang paip. Dia nak tinggi kan, dia guna batang paip. Tapi idea ni, idea Nuri tau. Idea Nuri dia minta kumpulan ni menggunakan kaedah layang-layang. Jadi tadi Umar dia lari-lari tapi dia penat. Lepas tu siapa sambung? Siti. Siti sambung. Tapi Siti sambung pun tak berapa tinggi juga. Jadi siapa yang tolong? Nuri. Jadi Nuri pula tolong. Jadi Nuri tolong terus tinggi kan. Layang-layang macam mana? Siapa nak kalah dengan layang-layang ni? Layang-layang malah tinggi. Okey, jadi kumpulan mereka menang. Okey, tapi kat belakang tadi, ingat tak Cikgu Zul cakap apa? Burung boleh bercakap ke? Satu je. Burung Nuri. Okey. Cikgu Zul tadi dia ada cakap berkaitan dengan hormati bendera kebangsaan kan? Okey, jadi kenapa kita kena hormat pada bendera kebangsaan kita? Cuba jawab. Bagi 3 sebab. 3 sebab kenapa kita kena hormat bendera kebangsaan kita. Tadi Cikgu Zul ada cakap 1 lah. Lepas tu bapa ayah kepada Siti ada cakap 1. Ada 2 sebab kenapa kita kena hormat bendera kebangsaan. Siapa boleh jawab? Kenapa kita hormat? Okay, tanda kita tanda apa? Tanda kita? Rasa sayang. Rasa sayang. Kepada? Rasa sayang kepada siapa? Negara Gemilang. Kepada Jalur Gemilang, kepada negara kita menunjukkan kita cinta dan sayang kita kepada negara. Lagi yang kedua apa? Yang kedua agak apa? Lambang kesetiaan. Lambang kesetiaan kita kepada negara. Lambang kesetiaan kepada negara. Dura nak tambah? Dura nak tambah lagi 1 ke? Tadi Cikgu Zul kata lambang kemerdekaan. Lambang kemerdekaan negara kita. Jadi negara-negara yang telah merdeka dia adanya bendera. Bendera. Dia wujudlah bendera ni. Okey. Tengok kat sini. Yang pertama membangkitkan semangat patriotik. Yang ni disebut oleh burung Nuri tadi. Nuri tadi boleh bercakap kan. Okey, dia kata membangkitkan semangat patriotik. Dia kena tanamkan semangat patriotik dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, yang kedua menimbulkan rasa bangga terhadap negara. Bila kita tengok bendera dekat tepi jalan, dekat mana-mana bendera Jalur Gemilang, kita rasa bangga. Kita ni rakyat Malaysia. Kita lahir dekat Malaysia. Malaysia aman, tak macam negara lain. Jadi kita bangga duduk kat Malaysia. Betul tak? Betul. Yang ketiga, tanda ketaatan kepada negara. Tadi siapa sebut? Betul Tanda ketaatan kita kepada negara. Okey. Yang seterusnya, identiti sebuah negara. Jadi identiti negara kita ditunjukkan daripada Jalur Gemilang. Okay, daripada Jalur Gemilang tu kita boleh describe atau kita boleh tafsirkan daripada bulan bintang, warna biru, warna putih, warna merah. Jadi identiti kita tu terletak pada Jalur Gemilang tadi. Okay. Sebab itulah Jalur Gemilang ni sebagai identiti sesebuah negara. Kalau Malaysia ada Jalur Gemilang, kalau negara-negara lain adalah bendera mereka sendiri. Jadi identiti sebuah negara tu ditunjukkan daripada bendera kebangsaan mereka, bendera kebangsaan negara masing-masing. Okey. Jadi tamatlah sudah kita dekat rumah Sandy. Okey. Macam tak tamat je. Lagi ni last kita buat Kahoot time. Okay, jap Kahoot macam biasalah.
Siap Kahoot. Okay, boleh masuk dekat www.kahoot.it. Saya bagi siap game pinnya. Okay, game pin 85111. Satu ada 3 8511161. Lapan lima satu 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 161. Boleh masuk dekat www.kahoot.it tu. Macam biasalah. Okay, ada 10 orang dah masuk. Okay. 16 orang. Lagi sebelum tutup penyertaan. Okay, 16 orang dalam ni ada. Uish, ada dekat 30 orang. 30 tolak 27 orang. Lagi. Okay. Game pin 8511161. 8511161. Okay, tuliskan nama pendek saja. Nama pendek je. Okay, buat pengaturan semua, saya sampai hujung bulan September ni je. Okay, jadi nak bagi sikit hadiah lah pada top 3 Top 3 yang rajin hantar homework, yang rajin masuk kelas. Okay, dan juga yang perform dalam apa-apa kuis yang saya buat dalam ni. Okay, sebenarnya yang lepas saya dah bagi dekat Safwa tau. Okay, Safwa dah dapat hadiah dia. Sampai dah kat rumah dia. Jadi saya nak pilih lagi 3 orang. Lagi 3 orang lah. Untuk hadiah. Tapi saya tak letak kat sekolah lah. Saya terus letak kat rumah. Bagi kat rumah. Okay. Jadi lagi 2 minggu ni rajin-rajin lah masuk kelas Lagi 2 minggu. Tapi saya tengok juga dekat homework. Tak hantar homework macam mana. Okay, dah 20 orang. 20 orang. Ada lagi ke? Yang stuck line ke? Nak masuk tapi tak dapat. Saya boleh tunggu. Ini terkeluar pula 2 orang. Okay, tak apa. Tunggu sekejap. Sebab terus start ni nanti tak boleh masuk lah. Ashraf. Alhamdulillah. Lama no. Tu lah lama no. Ada lagi ke? Sebab dalam ni ramai. Takut kan tak dapat masuk. Okay, soalan ada 11 Takut. Okay, 1, 2, start. Okay. Jawab betul-betul Soalan pertama, etika menaik dan menurunkan bendera merupakan satu cara menunjukkan kita saya tekan lah. Alamak Zahin. Tak boleh nak join balik. Itulah tu. Main dia kuat. Okey, jawapannya menghormati bendera. Okey, 18 orang betul. Jadi etika, apa-apa etika kita dalam penggunaan jalur gemilang ni, jadi menunjukkan kita menghormatilah bendera Jalur Gemilang ni. Okey. Next.
Tak dapat nak ulang. Tak nak ulang, nanti kesian yang lain dah masuk. ZBR ni siapa? Siapa ni? Saya cikgu. Cuba. Saya cikgu. Aid. Macam mana jadi ZBR ni? Saya Aid Zarfran nama dia. Oh, okay. Nice. Nickname dia. Okay, soalan kedua. Apakah yang dimaksudkan dengan warna kuning? Warna kuning. Alamak, seorang salah. Alamak. Okay, 17 orang betul. Yang penting 17 betul mendahului. Okay, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Saya cakap tadi. Warna kuning kan lambang diraja. Warna diraja. Okay, perpaduan rakyat. Perpaduan warna apa tadi? Warna perpaduan. Warna apa? Biru tua. Ya, betul. Biru tua. Siapa jawab tu? Itu dia siapa? Siapa jawab? Dania. Okay. You? Dania ke dia? Oh, dia. Dania. Okay. Dania dengan dia lah. Kita dua sekali dapat. Markah. Nanti last kali nanti kita hitung. Okay, next. Ingat cepat sikit. Ahmad Akil di tangga ke atas. Mantap. Macam nak tekan ni. Apakah nama bendera Malaysia? Ya Allah, ni senang sangat ni kalau salah ni. Siap. Tak ada bunyi. Kat situ ada jalur gemilang, jalur cemerlang, jalur gemilang jalur. Mesti tekan jalur cemerlang. Alah, bendera Malaysia. Ramai jawab jalur cemerlang ni. Tekan. Jalur cemerlang. Kan kebun-kebun je, yang bukan-bukan je. Okay, jalur cemerlang jalur gemilang. Apa Okay, tengok. tekan tadi? Ini betul-betul ejaan je. Okay, saja je ni buat macam ni. Mesti ada yang tertekan. Okay, tak apa. Jadi sebut tahu kan? Jalur apa? Jalur apa? Jalur gemilang. Okay. Yang pertama Syazwani. Kedua Safwa Batrisya. 3 Sofia, Dora dengan Amna. Okay, ni top 5. Okay, yang keempat. Cara pengibaran. Yang betul. Ini dalam bentuk gegantung Dalam bentuk gegantung. Mana satu yang betul? Kiri, tengah, kanan. Kanan. Tak tahu kanan kiri ke? Okay, kiri Yang kiri tadi. Kiri tadi yang ke bawah. Lepas tu baca bentuk dia cara ribbon tu. Okay, yang tu yang betul cara pengibaran bendera yang betul. Okay, yang belah kanan salah. Kita tengok sikit. Kanan ni salah Kita tak boleh buat macam ni. Ni dah menyalahi etika. Okay, tak boleh. Okay, next. Wow, berubah terus. Dura nombor 1. Alfa. Ni Alfa tak tahu siapa ni. Nur Dania Azur. Zakwan dengan Ashraf. Anak bulan dan bintang pada bendera Malaysia melambangkan anak bulan dan bintang. Dia sebenarnya soalan ni anak bulan je. Anak bulan. Betul. 18 orang menjawab agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia atau agama persekutuan Malaysia. Okey, kedaulatan bukan.
Okey, 2 orang lagi. Okey, nombor 6. Indra hendak naik dan menurunkan bendera kebangsaan dalam berpakaian bersih dan siapa jawab seragam ni? Bersih dan apa? Kemas. Kemas. Okey, kemas kemas. Yang penting bersih dan kemas. Okey. Tak perlu baju yang baru pun. Okey, baju bersih kemas dah cukup. Wah, Dura bertahan. Okay, next. Betul atau salah? Soalan ni dalam kotak ada. Wow. Ada 7 orang betul. Kita tak belajar pun. Okey. Bendera yang sudah lusuh boleh dimusnahkan dengan cara membakarnya secara tertutup. Jadi bendera Jalur Gemilang yang dah lusuh, dah kita kata buruk lah. Kita nak musnahkan dia, kita kena bakar. Tapi secara tertutup. Jangan terbuka. Kalau terbuka tu dah lain. Cara public dekat tengah-tengah jalan raya tiba-tiba kita nak bakar dia. Tak boleh secara tertutup. Okay, macam tu kita cara nak musnahkan bendera yang dah lama, yang dah lusuh, yang dah koyak-koyak tu kita buat dengan cara bakar secara tertutup. Okay. Okay, seterusnya. Okay, bendera yang koyak dan telah bertukar warna dianggap bendera yang lusuh. Okay, dia tidak menyalahi standard bendera kebangsaan, tak salah. Okay, cuma dia dah lusuh, kan tukar yang baru. Macam tu je. Okay. Seterusnya. Okay, Dura, Alfa. Alfa siapa Alfa ni? Okay. Zakwan nombor 3, Ahmad Akil dengan Ashraf. Okay, bendera yang terlalu panjang boleh dibiarkan melihat ke tanah? Boleh ke? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? 2, 1. Okay, tak boleh False. Okay, false. Tak boleh. Okay, bendera yang melirik ke tanah tak boleh. Jadi bila nak turunkan bendera tu kita kena letak sama ada kat bahu ataupun kita tatang. Okay, tatang. Next, soalan yang terakhir. Okay, Zakwan has the highest answer, straight for 9. Zakwan boleh pecut lagi ni. Okay, Alfa nombor 2. Okay, Dura agak tinggi markah dia lagi ni. Okay, Alfa, Zakwan. Tengok siapa yang dapat nombor 2 ni. Apakah kepentingan utama menghormati bendera kebangsaan? Yang paling utama Yang paling utama. Okay, menunjukkan perasaan cinta akan negara. Okay, tu yang paling utama lah. Okay, mengharumkan nama negara. Yang lain tu, tu sampingan lah. Yang utama sekali, sebab apa kita kena hormat bendera kita, menunjukkan rasa cinta kita kepada negara Malaysia. Okay. Oh. Wih. Alfa nombor 2. Juaranya. Nampaknya orang yang sama ni.
Dura 1. 2 Alfa. Siapa Alfa? Cepat. Siapa Alfa? Me, I'm Alpha. Hamzah. 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 Dia je kan dia punya nama dia. Okey, tanya kepada 3 orang ini. Okay, tepuk sikit. Tepuk untuk mereka 3 orang ni. Okay, tanya. Okay, rata-ratanya yang main tadi, okay, banyak tepuk sikit. Okay, kebanyakannya dia yang betul semua, dia yang salah satu, okay. Aduh. Gigi. Akhir kelas kita 29 September. Nanti saya kumpul dulu siapa yang berhak mendapat. Jadi kita dah di penghujung rancangan dah di penghujung ya. Okey. Jadi saya nak minta siapa buat rumusan sikit. Okay, daripada gambar ni nampak tak? Apakah perasaan anda bila bendera dihina dan dikeji? Apakah yang perlu kita lakukan? Nampak tak? Dibakarnya, letak tanda X, dibakar secara publik. Ni saya cakap tadi. Dibakar secara awam. Kita perlu kita kena marah. Menasihati dia. Kita kena marah lah, kita kena bangkit. Jangan diputus asa. Kita tak boleh hina jalur gemilang. Ini satu penghinaan Okay, gambar yang nombor 3 ni dekat Indonesia tau. Dia kat Indonesia. Suka-suka dia bakar. Memang lah. Tak boleh. Sekejap, saya nak pilih 2 orang untuk bagi rumusan apa yang kita dah belajar hari ni. Okay. Komen lah mereka-mereka ini. View by seat. Okay, pick a group Nak pick a group. Macam mana? Saya lupa dah. Pick one from the group. Okay, group 2 terpilih. Nur Balkis, Marha, Fikri, Airil, Aisyah. Ni ada ke? Rasa Akil, Fikri, Nina. Airil ada Airil. Aisyah? Aisyah tak ada cikgu. Aisyah tak ada. Sekejap, saya nak. Kenapa macam ni? Saya lagi. Takkan saya lagi. Cikgu. Kejap. Mana yang sesuai? Lucky draw. Pakai yang ni lah. Pilih. Zahin. Nur Zahin lagi seorang. Mana? Ayid. Dua-dua lelaki. Ayid Zarfan dengan Nur Zahin. Okay, tugas 2 orang ini perlu membuat rumusan Rumusan tu berdasarkan apa yang kita dah belajar hari ini. Okay, contoh saya buat rumusan. Hari ini kita belajar makna dan lambang jalur gemilang. Okay, warna kuning maksudnya apa? Warna merah apa? Putih apa? Jadi tak perlu semualah, cara keseluruhan saja. Boleh Zahin? Zahin dengan Ayid. InsyaAllah cikgu. Okay, InsyaAllah. Saya bantu. Okay, Ayid mula dulu. Ayid mula dahulu. Rumusan tentang hari ini yang
kita tidak boleh kita tidak boleh apa, Ayit? menghina negara kita sendiri. Dan kita perlu ada perasaan cinta terhadap negara kita. Macam mana kita nak tunjuk rasa cinta kita terhadap negara? Mengibarkan bendera Malaysia. Lagi? Menghormati. Berdiri dan menyanyikan lagu negaraku. Okey. Rumusan. Okey. Buat macam Ayit buat ni. Okey, terima kasih Ayit. Okey, jawapan awak yang sangat bagus. Terima kasih Ayit. Dan nampak awak sangat fokus dalam pembelajaran saya hari ini. Okey. Terima kasih juga yang di belakang menjawab. Okey, Ayit kata kita tak boleh hina negara kita sendiri. Jadi bila kita tengok orang lain hina, kita rasa marah. Kalau kita rasa marah tu dah something wrong lah tu. Kenapa tak rasa marah bila orang hina? Orang bakar-bakar macam ni. Ke hati dia je nak hina. Okay. Seterusnya, seperti Zahin. Zahin buat rumusan. Apa yang kita dah belajar hari ni? Secara keseluruhannya kita belajar apa hari ni, Zahin? Kita kena apa? Kita perlu ada rasa cinta, rasa semangat patriotik terhadap negara. Tu contohlah. Guna ayat sendiri, Zahin. Kita belajar kenali identiti jalur gemilang. Melalui makna. Hari ini kita belajar kenali identiti jalur gemilang dan mencintai melalui kita tahu makna warna. Menghayati maksud dan lambang pada bendera kebangsaan. Okey. Jadi kita bila nampak orang hina bendera Malaysia, apa kita kena buat, Zahin? Terputus ke? Kita rasa marah. Rasa marah. Okay, jadi kita sebagai rakyat Malaysia belasah. Tak ada, kita guna cara yang betul mengikut undang-undang. Okay. Tak boleh lah suka-suka hati bakar bendera negara orang lain. Okay, tahniah kepada Zahin dengan Ayit. Okay, dah buat rumusan untuk hari ini. Cuba type sikit tahniah untuk diri sendiri. Tahniah. Saya start dulu. Okay. Tahniah. Tahniah Ayit dan siapa? Zahin. Tak boleh tekan tak. Okay. Saya dah cakap dah tadi tapi cikgu tak dengar. Allah. Ya, Zahin, saya dengar. Oh, lain saya cikgu suara saya. Oh, lain kot. Lain tak pelaju ni. Okay, kita dah sampai kepada rumah Cindy. Sekejap. Jadi kita ambil lah Cindy. Tak gerak pula. Okay, kita nak pergi Krusty Krab untuk Krusty Krab. Dapatlah Krabby Patty. Jadi siapa yang menang? Linton pun marah. Okay, Encik Krab dapat Krabby Patty. Itu je untuk hari ni. Okay, kita dah selamatkan Krabby Patty daripada dicuri oleh Plankton. Kau tahu Plankton marah kat situ. Dah. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, dekat Google Classroom nanti buat latihan. Buat latihan yang cikgu letak kat Google Classroom Dah siap.
Bagus, ya Allah je je. Siap. Okay, bagus. Okey. Terus Snap letak dekat Google Classroom nanti cikgu tanda. Okay, terima kasih semua. Sama-sama. Okey, terima kasih juga cikgu. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye. Hai. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Terima kasih. Sama-sama. Okay, sama-sama Hamzah. Yes. Terima kasih cikgu dalam keadaan sihat. Amin. Semoga semua dalam keadaan sihat lah. Sihat-sihat selalu. Okay, ada lagi ni.